Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Presiden PAS mengeluarkan kenyataan dan disiarkan dalam media. Dia kata orang Melayu sedang ditipu terang-terangan. Jadi Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, sekali lagi mengajak orang Melayu menyertai perpaduan yang diusahakannya agar bangsa berkenaan dapat diselamatkan, dia kata. Sekaligus mencontohi langkah yang didakwanya dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya heran mengapa pula dia hanya merasakan bahawa usaha perpaduan yang dijalankan oleh dia saja yang direstui ataupun yang dikirakan dibolehkan. Orang lain kalau buat perpaduan tidak diiktiraf. Sedangkan kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini sebenarnya adalah terdiri daripada parti-parti Melayu yang lebih banyak daripada parti Melayu yang ada dalam Perikatan Nasional. Dalam Perikatan Nasional itu hanya PAS dan Bersatu saja. Tetapi dalam kerajaan perpaduan ada UMNO, ada PKR, ada Amanah, ada GPS, ada GRS. Semuanya itu adalah parti-parti yang didominasikan oleh orang Melayu. Jadi mengapa dia tak nak menyertai kerajaan perpaduan, sedangkan malah kerajaan perpaduan itu dinasihatkan ataupun dititahkan oleh Agong. Jadi jelas bahawa sebenarnya yang menolak perpaduan Melayu ini ataupun perpaduan secara mutlak ini adalah PAS, yang menolak mentah-mentah kerajaan perpaduan yang diilhamkan ataupun yang dititahkan oleh Agong. Jadi lepas tu Hadi pula kata orang Melayu ditipu secara terang-terangan. Apa yang ditipunya? Apa yang orang Melayu ditipu? Sedangkan sebahagian besar parti-parti Melayu, termasuk UMNO itu sendiri, yang mempunyai jumlah bilangan ahli Melayu yang paling ramai di Malaysia ni, 3 juta orang. Yang jelas UMNO tu memang diiktiraf sebagai parti Melayu. Mengapa Hadi Awang tak nak bersama di dalam perpaduan yang digagaskan di dalam kerajaan perpaduan? Jadi sebenarnya mereka ini hanya nakkan kuasa. Jadi kalau mereka menyertai kerajaan perpaduan, PAS takkan jadi dominan, dan Muhyiddin tak jadi Perdana Menteri. Sebab itu dia tak nak bersama dengan kerajaan perpaduan. Jadi sebenarnya perpaduan yang dia nak gagaskan itu ialah perpaduan yang dia nak jadi ketua ataupun dia nak jadi dominan. Sepatutnya dia menyertai kerajaan perpaduan, barulah dia membuktikan bahawa PAS itu adalah parti yang inginkan perpaduan. Lepas tu apa lagi tuan-tuan dia kata? Dia kata orang Melayu menjadi mangsa dalam langkah politik negara selain menghadapi masalah rasuah, keruntuhan moral dan lain-lain, termasuk perpecahan dalam hal cabang agama. Saya nak tanya dia tentang dia kata menghadapi masalah rasuah. Ketika PAS jadi kerajaan, di mana Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, isu Jana Wibawa itu adalah isu yang melibatkan merasuah dan salah guna kuasa. Malah Muhyiddin Yassin selaku pengerusi Perikatan Nasional Perdana Menteri disiasat dan sekarang ini didakwa atas kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Jadi malulah sikit kalau kamu tuduh orang lain itu ada masalah rasuah, sedangkan pengerusi kamu itu sendiri yang ada masalah rasuah dan sedang didakwa. Dan sekarang dia pula nak berkawan pula dengan Tun Mahathir, sedangkan Tun Mahathir itu semua orang tahu anak dia kaya-raya, kan? Dan sekarang ni Anwar dah mengeluarkan kenyataan bahawa Tun Mahathir memperkayakan keluarganya, walaupun kes mahkamah dia saman Anwar, tapi Anwar tak tarik balik. Jadi dia sekarang ni Hadi Awang PAS nak berkawan pula dengan Mahathir, sedangkan Mahathir itu dipertikaikan pentadbirannya, anak-anaknya menjadi kaya-raya. Dulu PAS juga yang menghentam Mahathir, yang menyatakan Mahathir anaknya kaya-raya dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang PAS nak? Kan? Lepas tu dia kata apa? Kaum Melayu dipermain-mainkan dan ditipu secara terang-terangan.
Siapa yang menipu sebenarnya? Siapa yang menipu orang Melayu ni? Siapa yang menipu dan siapa yang kena tipu? Yang menipu ni adalah PAS, sebab PAS yang tidak mahu kepada perpaduan. PAS menipu ahli-ahlinya, menipu orang atas pagar. Kononnya nakkan perpaduan, tapi nak perpaduan dengan Mahathir, nak perpaduan dalam Perikatan Nasional saja, sedangkan perpaduan yang hakiki ialah perpaduan dalam kerajaan perpaduan yang diilhamkan, yang dititahkan oleh Agong. Jadi kalau PAS dan PN menyertai kerajaan perpaduan itu hari, memang tak ada masalah. Kita berpadu semua parti-parti dalam Malaysia ni. Tapi sebenarnya siapa yang menolak perpaduan? Kan? Rakyat tak boleh ditipu. Jadi kita hairan melihat gelagat PAS ini. Jadi saya yakin rakyat tidak tertipu dengan gelagat PAS yang sebenarnya perpaduan yang diilhamkan adalah perpaduan untuk mengenyangkan tembolok dia, untuk dia dapat jadi kerajaan dan sebagainya. Lepas tu lagi dia kata apa, tuan-tuan? Selamatkan keadaan hari ini dengan perpaduan bangsa Melayu Islam, seperti mana Rasulullah SAW memulakan dengan perpaduan bangsa Arab. Dulu dia selalu baca hadis, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan dari golonganku orang yang berjuang di atas jalan asabiyah, bukan dari golonganku orang yang mati di atas jalan asabiyah. Hari ini dia bercakap tentang kena berjuang Melayu dulu, kena buat perpaduan Melayu dulu, barulah dia kata dapat memperkuatkan Islam. Sedangkan dulu dia kata UMNO itu asabiyah, kita tak boleh berjuang atas dasar asabiyah. Dan hadis yang saya bacakan tadi semua ahli-ahli PAS hafal. Mengapa sekarang PAS meletakkan perjuangan bangsa pula, Melayu Islam. Kononnya bila Melayu selamat, Islam selamat. Sedangkan kita tahu kalau Melayu selamat pun belum tentu Islam selamat. Kalau Islam selamat, insya-Allah Melayu selamat. Jadi dah pening lalat, tuan-tuan, masing-masing dah pening. Pening sebab apa? Dia tak boleh move on, dia meroyan sebab mereka tak dapat jadi Perdana Menteri, mereka tak dapat jadi kerajaan. Jadi mereka cuba nak mengabui mata rakyat, khususnya orang Melayu, dengan mengatakan bahawa mereka lah pejuang Melayu, mereka lah yang nak memartabatkan perpaduan bangsa Melayu. Sedangkan mereka adalah bangsa Melayu yang minoriti, sebab yang majoritinya berada di dalam kerajaan perpaduan. Kalau kita tengok dari segi undi pun, undi orang Melayu kalau dicampur-campur, undi UMNO, undi PKR, undi Amanah, undi GPS, undi GRS dan sebagainya, tak jauh pun beza. Tak jauh pun beza. Memanglah undi PH orang Melayu tak sampai mungkin 25%, tapi kalau campur undi UMNO, campur undi GPS, campur undi GRS, peratusannya tinggi. Jadi jelas di saat PAS kehilangan kuasa, tak dapat jadi kerajaan, mereka terkapai-kapai dan sekarang ni mencari Mahathir pula. Sedangkan Mahathir adalah musuh utama dia. Mahathir Maha Fir'aun, Mahathir Maha Zalim. Dan kita lihat bahawa perjumpaan dia dengan Mahathir itu tidak disertai oleh Muhyiddin pun. Jangan-jangan Muhyiddin pun tak setuju dengan proklamasi Melayu yang digagaskan oleh Mahathir, sebab Muhyiddin memang berseteru dengan Mahathir. Jadi jelas, tuan-tuan, Hadi Awang PAS sebenarnya dalam keadaan yang terdesak. Konon nak jadi pejuang Melayu, sedangkan dulu mereka adalah penentang kepada perjuangan bangsa. Dan hadis tadi jelas menyatakan bahawa Nabi kata bukan dari golonganku orang yang berjuang atas dasar asabiyah. Kan? Kemana dia nak letak hadis tu? Kan? Bila itu, sebab bila kena pada dia, dia akan baca hadis yang bersesuaian, ayat Quran yang bersesuaian. Bila nak hantam orang, dia akan baca, cari ayat-ayat nak hantam orang. Inilah PAS, tuan-tuan. PAS bukan lagi parti yang berprinsip, tetapi PAS adalah parti yang menganut ataupun prinsip dia ialah matlamat menghalalkan cara. Apa saja cara yang dia boleh nak, yang boleh memberikan keuntungan politik pada dia akan buat, sebab nak capai matlamat. Sedangkan kita tahu matlamat menghalalkan cara ini bukan daripada prinsip Islam. Kita mesti ingat bahawa mestilah cara yang betul. Cara kita berpolitik itu cara yang halal di sisi agama, cara yang halal di sisi undang-undang,
memfitnah, membohong apa semua tak halal di sisi agama dan tak halal di sisi undang-undang. Jadi saya harap rakyat dapat fikir perkara ini dan tolak PAS. Mahathir yang telah ditolak oleh rakyat pun PAS cari balik, tuan-tuan. Sedangkan Mahathir itu rakyat dah tolak, hilang deposit, tapi PAS oleh kerana tak ada tempat dia nak bergantung, mungkin dia nak cari tempat baru, dahan baru, Muhyiddin mungkin dah tak ada duit dan sebagainya, dia cari Mahathir pula. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.